Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Mei. Bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Penolong akaunten kesedar seleweng 24.8 juta ringgit. Juga jenazah Awang Iskandar selamat dikebumikan. Jenazah peserta misi Malaysia Everest 2023 Lieutenant Colonel Awang Iskandar Ampuan Yaakob selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni, Papar pada 5.20 petang tadi. Dan terdahulu jenazah Awang Iskandar 56 yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 2.15 petang. Jenazah Allahyarham diterbangkan dengan penerbangan MH2646 pada 11.35 pagi tadi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Seramai 10 pegawai APM Sabah membawa jenazah dengan kawat penghormatan dari kawasan kargo ke dalam van jenazah. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin, Ketua Pesuruhjaya APM Aminur Rahim Muhammad serta abang Allahyarham iaitu Awang Asim Ampuan Yaakob. Jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke rumah keluarganya di Kampung Benoni sebelum disembahyangkan di Masjid Jami' As-Salam Hamdani Omar. Jenazah Allahyarham dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni dengan mengikut istiadat penghormatan APM pada 4.38 petang sebelum dikebumikan. Media tempatan sebelum ini melaporkan Awang Iskandar meninggal dunia sehari selepas terjatuh ketika melakukan pendakian ke Gunung Everest dan hanya memerlukan kira-kira 20 minit untuk sampai ke puncak pada ketinggian kira-kira 8,000 meter dari aras laut. Penolong akaunten Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar, ditahan selepas dipercayai melakukan pecah amanah 24.8 juta ringgit sejak 8 tahun lalu melibatkan kerugian seumpama itu. Dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata suspek berusia 37 tahun ini ditahan di rumahnya di Bandar Gua Musang dan direman 7 hari bermula hari ini. Tangkapan itu dibuat susulan pihaknya menerima laporan polis petang semalam berhubung kehilangan wang kerajaan yang diuruskan oleh bahagian keuangan Kesedar. Hasil siasatan awal yang dibuat polis mendapati kejadian salah laku itu dilakukan oleh suspek yang juga penolong akaunten sejak 2016 hingga Mei 2023. Suspek membuat pemindahan wang dari akaun kumpulan wang pembangunan dan kumpulan wang amanah milik Kesedar ke akaun syarikat miliknya membabitkan jumlah keseluruhan transaksi sebanyak RM24,800,189.73 meliputi 194 transaksi. Suspek direman seminggu dan disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan. Memandu lori yang tular kerana memandu secara melulu dan berhenti secara mengejut di Lebuh Raya Persekutuan arah Shah Alam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pemandu lori itu telah ditahan di Meru, Kelang semalam bagi membantu siasatan. Ujian saringan air kencing mendapati pemandu lori itu positif dadah jenis methamphetamine dan ditahan reman sehingga Selasa depan. Semalam tular video berdurasi 2 minit 59 saat yang memaparkan sebuah lori dipandu secara melulu, mengubah laluan dan berhenti secara mengejut di Lebuh Raya Persekutuan dari arah Shah Alam sebelum susur masuk Subang. Kejadian itu melibatkan 2 buah kenderaan iaitu kereta jenis Perodua MyV dan lori jenis Scania. Kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman mengesahkan terdapat jemaah haji negara yang mengalami dehidrasi akibat cuaca panas di Arab Saudi, bagaimanapun ia merupakan kes terpencil dan tidak serius. Kita dapat lihat ada sudah beberapa kes terpencil yang mana mereka telah pun menghadapi sebagai dehydration, ya.
belum sampai ke tahap stroke haba lagi, tetapi di tahap dehydration yang perlu juga kepada kerehatan sebelum mereka dapat meneruskan ibadat-ibadat dan aktiviti-aktiviti mereka. Justru beliau menasihatkan jemaah haji yang berada di Mekah dan Madinah untuk menjaga kesihatan supaya tidak terdedah dengan cuaca panas yang mencecah hingga 40 darjah Celsius. Terdahulu, 284 jemaah haji daripada kumpulan penerbangan pertama KT-01 tiba di Mekah selepas mengharungi perjalanan 6 jam dari Madinah. Dan ketibaan mereka di Ibu Pejabat Operasi Mekah Abraj Al-Janadriyah sekitar jam 3.30 petang waktu tempatan semalam disambut Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman. Dan butiran bersama wartawan Sadiq Hakim Azman dari Makkah Al-Mukarramah. Terdahulu kesemua jemaah dibawa ke Mekah dengan menaiki 6 bas selepas selesai melakukan ziarah dalam dan luar Madinah. Perjalanan 6 jam tidak terasa apabila ketibaan mereka disambut meriah dengan alunan kasidah serta jamuan ringan sebagai simbolik meraikan kedatangan tetamu Allah. Turut sama-sama meraikan jemaah Rais Maktab 77, Rais Fahad Faisal Fatani, Wakil Syarikat Muassasah iaitu Masyarik serta para petugas haji. Pada hari ini sahaja, seramai 1,160 jemaah haji yang akan digerakkan daripada Madinah masuk ke Mekah pada hari ini sahaja melalui 4 penerbangan charter haji, di mana 2 penerbangan ataupun 2 KT telah pun berlepas pagi tadi dan telah pun sampai di Mekah. Satu di bangunan Ibu Pejabat Abraj Janadriyah dan satu lagi di Lem Premium. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengarah Masyarik Ali Hussein Bundagji berharap perjalanan haji kali ini menjadi detik bersejarah dan bermakna buat jemaah Malaysia. We are absolutely extremely happy today. It is always welcoming pilgrims in Mecca. It is a special day. And every year in Saudi Arabia, every year since we were little, we feel like every year we need to do even better. We need to grow. We achieve excellent. The year after, not only maintaining, but our mission is really to make the Hajj for pilgrims memorable. Okay, this is their dream, and we are chosen to be serving the guest of Allah. So this is absolutely a great blessing. Jemaah kemudian dijadual untuk menunaikan umrah pertama sekitar jam 9 malam waktu tempatan bagi mengelak daripada terdedah kepada cuaca panas. Tabung haji dalam pada itu amat menitik beratkan kesihatan dan keselamatan jemaah sehingga tiba ke muncak haji iaitu Masyair. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, 3 jemaah haji menzahirkan rasa syukur penantian 15 tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima berakhir. Mereka antara jemaah yang menaiki penerbangan KT-14 menuju Madinah baru-baru ini. Daripada saya mendaftar 2008, sekarang 2023 dah 15 tahun. 15 tahun dah. Sepatutnya saya pergi pada tahun 2020 lah. Ya. Tapi disebabkan COVID, saya baru dapat tahun 23 ni. Tahun sudah isteri saya pergi seorang-seorang lah. Pasal umur dia bawah pada 65 kan. InsyaAllah lah tahun ni baru saya dapat. Tidak dapat digambarkan rasa sayu dan gembira buat dua pasangan suami isteri apabila terpilih menjadi Duyufur Rahman sejak mendaftar di tabung haji pada 2008. Saya menunggu untuk panggilan pergi haji ni. Saya daftar dulu tahun 2008 lah, 15 tahun lah saya menunggu. Perasaan Allah saja yang tahu lah. Dapat memang rasa gembira dan sedih juga pun ada kan. Itulah
saya terpilih juga dengan isteri saya. Okey, dapat ni daripada ibu-ibu yang daftarkan tahun 2008. So 15 tahun lah tunggu untuk dapat tunaikan haji pada tahun ni. Perasaan bersyukur sangat dapat jadi tamu Allah pada tahun ni. Alhamdulillah, syukur sangat dapat pergi pun dengan suami. Rabu lepas, 357 jemaah berlepas ke Madinah dari Kompleks Tabung Haji KLIA. Seramai 250 individu terpilih sebagai Duat Al-Falah yang terdiri daripada ilmuwan, golongan profesional dan para asatizah dengan membawa pendekatan, kesederhanaan dan berpegang teguh dengan asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Duat Al-Falah ini diberi peranan untuk membimbing masyarakat tentang teras Malaysia Madani. Terdahulu, pelancaran Duat Al-Falah disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Hasrat kita apa? Hasrat kita kan Amin, ialah untuk memastikan masyarakat kita ini bersatu padu. Iaitu penting. Kita tak nak ada berlaku pecah belah, kita tak nak berlaku permusuhan. Jadi Duat Al-Falah ini akan memainkan peranan untuk mengajak masyarakat ke arah kesatuan, ke arah kasih sayang, ke arah perpaduan dan memahami, bertoleransi dan melaksanakan Islam yang sebenar. Jadi itu. Duat Al-Falah akan digerakkan secara aktif bagi menjalankan misi dakwah serta melahirkan duat yang sentiasa mendidik masyarakat berlandaskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. 250 individu ini dipilih dalam kalangan pendakwah berasaskan 3 kategori, iaitu Duats Community, Duats Akademik dan Duats Belia. Duats Al-Falah ini jelas Datuk Dr. Muhammad Naim akan menjadi pembimbing masyarakat selain menjadi ikon contoh dalam mengangkat nilai kemanusiaan dan menolak kekerasan dalam beragama. Jabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menafikan beliau terbabit dalam promosi skim pelaburan patuh syariah seperti poster yang tular di media sosial. Pejabat itu menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebooknya hari ini memaklumkan menteri itu tidak pernah memberi izin kepada mana-mana pihak untuk menggunakan gambar beliau dalam sebarang promosi seumpama itu. Kenyataan itu menyebut Jabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga telah membuat laporan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berhubung perkara berkenaan. 5.23 rekod nilai perjanjian 17.6 bilion ringgit. Perjanjian perolehan bernilai 17.6 bilion ringgit telah ditandatangani pada 5.23 dengan 10.1 bilion ringgit daripada 43 kontrak adalah berkaitan pertahanan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pencapaian itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan tahap kesiapsiagaan negara berada pada tahap optimum. Ladies and gentlemen, throughout the 5-day event, my defense counterparts exchanged insights on many things. Among them is how we can further strengthen the regional cooperation between our countries and the way forward to promote a strong, stable and sustainable future. Beliau berkata demikian dalam ucapan ketika menyempurnakan Majlis Penutupan 5.23 di Perkarangan Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC hari ini. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Sementara itu, MIEC terus diserbu orang ramai pada hari terakhir penganjurannya bagi menyaksikan pertunjukan pesawat tentera dan komersial. 5 edisi seterusnya dijangka berlangsung pada Mei 2025. Penganjuran tahun ini melibatkan 2 kementerian iaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan. Kesihatan dunia digital khususnya media sosial sedikit sebanyak melunturkan minat masyarakat khususnya anak muda dalam menjadikan amalan membaca sebagai satu budaya penting. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata membaca wajar dijadikan satu budaya ilmu yang menjadi terapan buat seluruh rakyat khususnya anak muda dalam mengangkat nilai dan akhlak sebuah bangsa. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa
Istilah Perdana Menteri, anak muda perlu didedah dengan ilmu membaca bagi mengelakkan mereka tidak mudah terikut dengan dakwah pihak yang suka menabur budaya kebencian dalam kalangan rakyat berbilang kaum. PBAKL tahun ini mendapat sambutan yang menggalakkan dengan penyertaan 211 syarikat dan penerbit dari dalam dan luar negara membabitkan 812 reruai. Pesta buku yang berlangsung semalam hingga 4 Jun menyasarkan kehadiran 1 juta pengunjung. Bank Rakyat menawarkan pembiayaan peribadi swasta eksklusif kepada kaki tangan profesional daripada sektor swasta dengan pembiayaan sehingga RM400,000 dan ia turut menawarkan kadar pembiayaan yang kompetitif iaitu serendah 3.27% setahun. Bank Rakyat dalam satu kenyataan berkata pelanggan yang melanggan produk pembiayaan ini dari 15 Mei sehingga 31 Oktober turut berpeluang memenangi hadiah keseluruhan berjumlah RM150,000 berupa voucher Habib Jewels. Seramai 5 orang pemenang bertuah akan dipilih setiap bulan sepanjang kempen ini berlangsung. Menerusi tawaran pembiayaan ini, golongan profesional dengan gaji minimum sebanyak RM5,000 ke atas bagi jawatan tetap dan RM8,000 ke atas bagi jawatan kontrak layak memohon dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Selain menawarkan pembiayaan peribadi Bank Rakyat turut menawarkan produk pembiayaan runcit patuh syariah termasuklah pembiayaan kenderaan pembiayaan perumahan dan pembiayaan pajak gada serta pembiayaan perniagaan seperti pembiayaan mikro dan perusahaan kecil dan sederhana. Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 yang dikeluarkan Reporters Without Borders menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-73 daripada 180 negara dan ia sekaligus menggambarkan Malaysia antara negara yang konsisten dalam melaporkan berita tanpa campur tangan politik. Di Hari Wartawan Nasional Hawana dengan tema Media Bebas Tunjang Demokrasi jelas menunjukkan kebebasan yang diamalkan media mampu mewujudkan sistem yang lebih berdemokrasi bagi kerajaan dan rakyat. Mengulas lanjut mengenai kebebasan media di negara ini, penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian melihat banyak organisasi media yang tampil berani menyampaikan berita yang telus dan bebas. Jelasnya, kebebasan media bukan sahaja dapat menjayakan sistem demokrasi, namun ia juga membawa banyak kelebihan kepada negara, termasuklah dari sudut pembangunan sosio-ekonomi negara. Dalam konteks ini, kebebasan media mampu untuk memelihara, menyuburkan lagi amalan pendemokrasian, memberikan maksud dan makna ke atas usaha untuk merancakkan sektor ekonomi dan juga sosial. Kesemua itu memerlukan kestabilan dalam konteks yang berbeza-beza, termasuk juga kebebasan politik yang lahir daripada kebebasan media. Bagaimanapun, ketika memperjuangkan maksud kebebasan, media perlu berhati-hati agar tidak terjerumus dalam penyampaian berita palsu untuk menjaga kredibiliti sebagai media arus perdana. Sementara itu, beliau tidak menafikan terdapat wartawan yang diserang dari segi mental dan fizikal apabila menyampaikan laporan yang berbeza fahaman ideologi politik. Justru, kebebasan media ini perlu dilindungi oleh undang-undang bagi menjamin keselamatan mereka. Dari sudut ini, perundangan itu penting, peraturan itu penting. Sesiapa yang menyanggahi dan juga menyalahi serta mengambil keputusan untuk bertindak ke atas mana-mana wartawan perlu turut diambil tindakan supaya mereka juga tahu masing-masing ada batasan, limitasi, had-had yang perlu dihormati, diiktiraf. Kerana wartawan menjalankan tanggungjawab mereka, apatah lagi dalam konteks politik yang bersifat emosional. Sebagai penyampai maklumat dan pendidik masyarakat, peranan dan tugas wartawan wajar dihormati dan diberi pengiktirafan kerana khidmat mereka bukan sahaja untuk masyarakat tetapi juga negara. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana tahun 2023 yang akan diadakan 28 hari bulan Mei 2023 ini yang bertemakan Media Bebas Tunjang Demokrasi. Harapan saya adalah semua rakan-rakan media termasuk di TV Al Hijrah
akan dapat melaksanakan tugas dengan bebas, tanpa segan dan silu, berani bercakap benar, kerana dengan kebenaran itu yang kita sampaikan kepada rakyat, maklumat yang tepat dapat menangkis kepalsuan, fitnah dan maklumat yang tidak betul. Pada Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2023, saya ingin ucapkan selamat Hari Wartawan kepada semua wartawan termasuk di TV Al-Hijrah. Kita jumpa nanti di Ipoh pada 28 hari bulan Mei 2023. Assalamualaikum. Hampir 20,000 umat Islam membanjiri Masjid Putra malam semalam sempena Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri dan dua tokoh ulama terkemuka dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya berkata, Majlis Ilmu seumpama itu seiring dengan negara Madani yang mengangkat masjid sebagai medium ibadah dan ilmu. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut kepada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama cara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Lebih bermakna, majlis ilmu itu diserikan dengan kupasan penuh hikmah daripada dua ulama tersohor dunia, iaitu bekas Mufti Agong Mesir, Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah Al-Azhari, serta pengasas dan pengetua Dar Al-Mustafa di Tarim, Yaman, Habib Umar bin Muhammad. Ia turut menarik perhatian pengunjung dari negara jiran Indonesia yang datang ke Malaysia demi majlis ilmu. Kita memang bersungguh-sungguh untuk hadir di majlis ilmunya Habib Umar. Silaturahimnya sepertinya sangat bagus. Indonesia diterima dengan baik, kami diterima dengan baik di sini. Begitu juga kunjungan kami, ramah tamah, penduduknya juga. Mereka menyapa kami dengan baik sekali. Tidak kurang juga penyertaan anak muda yang dahagakan bimbingan dan tausiah sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Daripada program ni lah, orang-orang muda dapat acuan Islam tu sendiri. Yang mana tak kenal Habib Umar tu siapa, dapat kenal alim ulama. So alhamdulillah daripada sinilah mungkin bermulanya dapat bina lah generasi pemuda-pemuda yang cinta ke Islam. Terutamanya zaman sekarang ni banyak terjadi perkara-perkara yang tidak diingini dalam kalangan remaja. Kita boleh tengok berita lah kan, macam-macam lah yang berlaku dalam kalangan remaja. Jadi kalau kita tahu, kalau kita tengok 5 rukun negara, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Jadi itu menjadi satu kunci utama dalam negara kita ni untuk rakyat yang aman sejahtera. Terdahulu, Majlis Ilmu Madani dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, bacaan maulid dan penyampaian tausiah oleh kedua-dua tokoh berkenaan. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Jadi anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah dan anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini. Jadi jika ya, hantar penyertaan anda ke email my@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Da'i Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Sesak nafas penumpang buka pintu kecemasan pesawat. Masitah Muhammad Afandi, 32 tahun yang dahulunya normal, kini buta kedua belah matanya selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 21 Mac lalu, iaitu 2 hari sebelum Ramadan. Namun, kecacatan itu bukanlah penghalang buat usahawan muda itu, malah menganggap ada hikmah di sebaliknya. Masitah atau panggilan mesra Mashi yang juga Ketua Pegawai Eksekutif NM Aircon Sdn Berhad diduga hilang penglihatan selepas disahkan bahagian kanan kepalanya retak
dan pecah di bahagian kanan muka apabila kereta yang dinaiki berempuh lori 15 tan di kilometer 193.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan dekat air keruh. Kakinya juga patah dan mengambil masa 6 bulan untuk pulih. Namun kecacatan ini tidak menghalang usahawan muda ini untuk terus mengendalikan perniagaannya. Malah dia terus memperbaiki diri dengan mempelajari dan meneroka perkara baru. Masih turut meluahkan rasa syukur kerana dikelilingi orang yang positif, terutama suaminya. Baginya, kecacatan ini tidak merubah apa-apa, sebaliknya hubungan mereka menjadi lebih erat dan bahagia. Husband tak treat saya macam orang sakit. Kami bergurau macam biasa. We make fun of each other. There's time yang kita jokes around tentang saya punya masalah tak nampak ni kan. Kita cari barang dan dia cakap, tak nampak ke? Taklah sayang, dah buta. So kita gurau and tak banyak perkara yang berubah. Malah banyak perkara yang orang kata lebih menggembirakan kita orang berdua. Alhamdulillah. Bagi suami Masyi, Nick Nazri Abidin, kekuatan Masyi merupakan kekuatannya juga. Harapan saya kepada isteri supaya kuat, cepat sembuh, boleh pergi ke mana-mana, saya akan bawa, dan ceria-ceria selalu. Dalam pada itu, Masyi menasihati orang ramai agar sentiasa bersyukur dan mencari hikmah dalam setiap cabaran yang diberikan oleh Allah. Sangka baik dengan Allah. Appreciate apa yang kita ada ketika kita masih ada, dan sekiranya dah tak ada nanti, teruskan berterima kasih kepada Allah kerana apa sahaja yang Allah tulis, Allah hadiahkan, Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Di Korea, seorang lelaki membuka pintu kecemasan pesawat Asiana Airlines ketika dalam penerbangan kerana sesak nafas dan mahu turun dengan cepat. Dan ketika kejadian, pesawat domestik itu membawa hampir 200 penumpang ketika menghampiri landasan lapangan terbang antarabangsa Daegu. Apabila pesawat berada sekitar 200 meter sebelum mendarat, lelaki berusia sekitar 30-an itu bertindak membuka pintu keluar. Penumpang itu kemudiannya ditahan polis Daegu untuk disiasat dan memberitahu polis bahawa dia tertekan selepas kehilangan pekerjaan baru-baru ini. Berikutan itu, penumpang terbabit berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun kerana melanggar Undang-Undang Keselamatan Penerbangan. Tular satu video pendek menunjukkan angin merobek pintu terbuka di udara dengan kain sandaran tempat duduk dan rambut penumpang berterbangan selain beberapa penumpang menjerit ketakutan. Menurut Kementerian Pengangkutan Korea Selatan, 12 orang dibawa ke hospital selepas pesawat itu mendarat kerana mengalami masalah ketidakselesaan dan pernafasan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.